Kita tengok soalan nombor 6, 6A. Jadi dibagi dua persamaan kan. So daripada persamaan tu kita dah tengok dekat hukum linear macam mana nak kenal pasti dia punya keturunan. Jadi kita tengok bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi untuk persamaan yang pertama tu keturunan dia berapa? Tengok soalan 6A. Y sama dengan 3X tambah 4. Jadi keturunan dia? 3. 3. Okey, untuk yang persamaan kedua dia bagi tu 3X tambah Y sama dengan 2. Jadi kita tukar bentuk dia, pindahkan 3X. Pindahkan 3X, kita dapat Y sama dengan negatif 3X tambah 2 kan? Okey, so dia punya keturunan yang untuk persamaan yang tu berapa? 3. Negatif 3. Negatif 3. Okey, soalan ni dia tanya selari atau tidak. Jadi kita tengok keturunan dia sama tak? Tak. Keturunan dia tak sama kan? Jadi garisan dia tak selari. Okey, soalan 6 dia tanya selari atau tak, tu je. Tu kita check persamaan yang dibagi dua-dua tu, check keturunan dia berapa, tu je. Lepas tu kalau sama, dia selari lah. Okey, tengok yang B. Yang persamaan pertama, dia bagi Y tolak 5X sama dengan 8. Jadi kita tukar bentuk dia, kita pindahkan 5X. Kita dapat Y sama dengan 5X tambah 8. Jadi keturunan yang tu, keturunan persamaan pertama, 5. Okey, 5. Yang satu lagi, dia bagi 2Y sama dengan 10. 5. Okey. Macam mana dapat 5? 10 bahagi 2. Okey, 10 bahagi 2. Jadi sama kan? M1 5, yang satu lagi M2 tu pun ni. Dia selari tak? Selari tak? Selari. Selari. Okey, soalan 7. Soalan 7 dia tanya diberi setiap pasangan garis lurus adalah selari. Cari nilai K. Maksudnya dia dah bagi tahu dulu persamaan ni garisan dia selari. Jadi kita kena cari nilai K. So ada satu persamaan yang ada K, satu yang tak ada. Yang tak ada K tu kita boleh cari keturunan. Kita dapatkan nilai dia berapa, kita samakan dengan yang satu lagi. Okey, ni simple je tapi tak apa, saya tunjuk jap. Soalan 7. Buku modul. Okey, kita tengok yang contoh dia lah. Dia bagi persamaan yang pertama 2X tambah KY. 2X tambah KY sama dengan 5. Okey, kita cari dulu dia punya keturunan.
Jadi KY sama dengan negatif 2X tambah 5. Y ialah negatif 2 per K X tambah, semua bahagi dengan K tambah 5 per K. So persamaan yang ni kecerunan dia ialah M1. Kita namakan M1. Negatif 2 per K. Okey, tengok persamaan yang lagi satu. Boleh kot. Persamaan lagi satu dia bagi 3Y tambah X tolak 8 sama dengan 0. Jadi 3Y sama dengan negatif X tambah 8. Y ialah negatif, semua sekali bahagi 3. 1 per 3X tambah 8 per 3. Okey, ada soalan nak tanya sampai sini? Faham kan kenapa negatif X, kenapa jadi 8? Okey kan? Okey, so kecerunan yang kedua ni M2 sama dengan negatif 1 per 3. Okey, bila dia cakap selari maksudnya M1 sama dengan M2. Jadi negatif 2 per K sama dengan negatif 1 per 3. Okey, negatif dengan negatif boleh cancel. Lepas tu buat darab silang. Jadi 6 sama dengan K. Ataupun K sama dengan 6. Itulah nilai K yang kita cari. Okey, saya masuk muka surat kedua. Soalan 8, 9, 10. Simple je kan kecerunan ni? Kalau saya tak tunjuk boleh ke? Soalan 8 dia kata apa? Cari persamaan garis lurus yang selari dengan garis lurus yang diberi melalui titik P. Okey. Okey, dia ada bagi satu persamaan garis. Tapi persamaan yang dia suruh kita cari, kita kena guna titik yang dia bagi, titik P. Yang ni boleh buat, nombor 8. Kita guna konsep yang sama macam dalam hukum linear. Guna Y sama dengan MX tambah C. Kita guna itu je. Saya rasa kena tunjuk contoh lah. Nanti awak tak nampak. Okay, nombor 8. Okey, dengar tak?
Boleh dengar? Tadi macam terputus tak? Okey, tengok dekat contoh, dia bagi satu persamaan 2x tambah y sama dengan 6. Okey, apa guna persamaan ni ialah persamaan ni ialah untuk kita dapatkan dia punya nilai kecerunan. Ni tadi pindahkan 2x. Okey, sambung balik. So, 2x tambah y sama dengan 6. Kecerunan dia, kita pindahkan 2x negatif 2x tambah 6. Jadi kita punya kecerunan ialah M sama dengan negatif 2. Lepas tu, dia ada bagi titik P negatif 3, 8. So, daripada M negatif 2, kita masukkan dalam rumus garis lurus. Y sama dengan mx tambah c. Jadi y sama dengan negatif 2x tambah c. Kita nak cari nilai. Kita cari nilai c, kita gunakan koordinat x negatif 3 dengan koordinat y 8. So, kita masukkan dalam persamaan yang bawah ni. So, y 8, 8 sama dengan negatif 2, x negatif 3 tambah c. Jadi, c ialah 8 tolak 6. C sama dengan 2. Jadi, kita masukkan balik C sama dengan 2 dalam persamaan yang ni. Jadi, persamaan akhir kita ialah Y sama dengan negatif 2X tambah 2. Okey, ni persamaan yang dia nak. Sebab dia mesti melalui titik P tu. Bila dia lalu titik ni, dia punya pintasan akan berubah. Boleh buat soalan 8 tu? Ada 2 je. A dengan B. Boleh? Boleh.
Okey, soalan 9. Yang ini dia dah masuk serenjang. Jadi soalan 9. Langkah pertama, awak cari, dia ada bagi dua persamaan. Jadi kita kena dapatkan, langkah pertama kita kena dapatkan M1 berapa, M2 berapa. Kemudian kita cek M1 darab dengan M2. Dapat berapa? Kalau betul-betul dapat -1, dia adalah serenjang. Okey, soalan 10. Boleh saya terus soalan 10? Kena tengok contoh juga. Soalan 10 Okey, soalan 10 boleh? Boleh juga. Okey. Cari persamaan garis lurus yang berserenjang dengan garis lurus yang diberi dan melalui titik P. Okey. Soalan 10 ni saya tunjuk contoh dia. Okey, dia dah bagi satu persamaan X tambah 3Y sama dengan 10. Jadi kecerunan dia berapa garisan ni? Kita pindahkan negatif X tambah 10 sama dengan 3Y. Jadi Y kita dapat negatif 1/3 X tambah 10/3. Semua bahagi 3. Jadi kecerunan M1 ialah negatif 1/3. Okey, soalan minta kita cari garis lurus yang berserenjang dengan garis yang dia bagi ni. So, macam mana kita nak tahu garis lurus tu? Jadi, langkah pertama, kita cari dia punya kecerunan yang serenjang tu apa. Jadi, awak buat M1, M2 sama dengan negatif 1. Kita masukkan dalam formula. So, M1 kita dah ada negatif 1/3 M2. Kita nak cari M2 je. Sama dengan negatif 1. Jadi M2 ialah 3. Jadi persamaan untuk garis serenjang tu kita dah tahu M dia 3. Jadi Y sama dengan 3X tambah C. Okey. Ini dia punya persamaan. Kita kena cari nilai C. Nak cari nilai C, guna titik P. Dia bagi P negatif 2, 7. So, gantikan koordinat X dengan Y. 7 sama dengan 3 darab negatif 2 tambah C. Jadi C kita ialah 7 tambah 6.
7 tambah 6, 13. So, dapatlah persamaan akhir kita. Y sama dengan 3X tambah 13. Okey, macam tu je. Boleh kan? Boleh cikgu. Okey, soalan nombor 10 ni kita kena cari kecerunan yang lagi satu. Lepas tu baru kita cari persamaan. Soalan 11, pembahagi dua sama serenjang, garis lurus yang menyambungkan titik-titik. Cari pembahagi dua sama serenjang. Okey, soalan ni dia dah bagi titik A dengan B. Ataupun dia dah bagi dua titik. Tapi kita kena cari dia punya persamaan garisan yang dekat tengah tu. Ini saya tunjuk gambar dia sikit soalan 11 ni. Kalau ikut yang contoh ni okey, dia dah bagi titik A 2, 3 koordinat dia. Titik B koordinat dia 5, -6. Okey, kita nak cari yang dekat tengah ni. Persamaan garisan ni apa? Okey, macam mana nak buat? Soalan ni pernah keluar dalam percubaan sebenarnya tahun lepas ada. Jadi langkah pertama, awak cari dulu kecerunan AB. Dapatkan dulu kecerunan AB. Okey, apa kecerunan AB? Kita boleh tulis MAB. Y2 tolak Y1. Jadi -6 tolak 2 bahagi dengan X2 tolak X1, 5 tolak 3. Y kan? Salah dah tu. -6 tolak 3, 5 tolak 2. Y dengan Y, X dengan X. Okey. So, kita dapat -9/3. Jadi, kecerunan AB ialah -3. Jadi, apa kecerunan garisan yang lagi satu ni? Kita namakan dia M2. So, -3 darab M2 sama dengan -1. Jadi, M2 kita dapat 1/3. Okey, sambung kat sebelah ni lah. So, untuk dapatkan persamaan garisan yang serenjang ni, kita dah dapat kecerunan dia. Kita kena tahu titik yang dekat tengah-tengah ni. Titik kat tengah-tengah ni adalah titik tengah AB. Jadi, kena guna formula titik tengah. Titik tengah. Supaya kita dapat point tu untuk masukkan dalam persamaan Y, MX tambah C untuk cari C. So, cari titik tengah. 2 tambah 5/2.
Okay, so 2 tambah 5 per 2. Satu lagi. 3 tambah negatif 6. Per 2. So, dia adalah satu koordinat. Jadi, kita dapat 7 per 2 dengan 3 tolak 6, negatif 3. Negatif 3 per 2. Negatif 3 per 2. Jadi yang ni kita ada persamaan Y sama dengan 1 per 3 X tambah C. Okey, kita gantikan koordinat tu. Jadi negatif 3 per 2 sama dengan 1 per 3 darab 7 per 2 tambah C. Jadi C ialah negatif 3 per 2 tolak dengan 7 per 6. Okey, cek kalkulator dapat berapa? Terdapat C, nilai C negatif 8 per 3. Jadi kita masuk balik dalam Y sama dengan 1 per 3 X tambah C. Jadi persamaan kita Y sama dengan 1 per 3 X tolak 8 per 3. Ni jawapan C. Okey. Kalau tengok contoh buku tu dia guna apa Oh, dia guna kecerunan. Sama je. Okey, boleh soalan 11? 11. Okey. Cikgu, Ya. yang negatif 3 per 2 tu dia tak jadi positif Negatif 3 per 2. Oh tak, sebab kita pindahkan yang ni. Yang saya bulat ni. Yang tu yang kita pindahkan. Yang sebelah kiri tu dia stay. Okay. Boleh ke saya nak masuk rumus luas ni? Boleh kita pergi muka surat sebelah. Ke surat 3. Lepas luas ni sebenarnya saya tinggal nak bagi tahu semalam. Dia ada satu lagi. Lepas luas ada apa yang nama dia? Dia bukan jarak, locus. Dia ada locus. Locus ni pun soalan suka tanya. Okey, luas poligon. Ini sebenarnya formula untuk kita cari luas poligon yang ada di atas sata Cartesian. Setiap bucu poligon tu dia ada koordinat. Jadi kita cari luas, kita guna koordinat je.
rumus dia macam ni, luas sama dengan 1/2. Okay, lepas tu kita ada modulus. Kemudian kita susunkan koordinat ikut putaran. Nak ikut putaran jam boleh, nak ikut arah lawan jam pun boleh. Jadi kalau kita mula dengan X1, Y1, katakanlah kita ada 3 titik. So kita ada X2, Y2, X3, Y3. Kita akan ulang balik X1, Y1. Okey, macam tu kedudukan dia. Tutup modulus. Lepas tu cara kira dia yang dia ikut, dia panggil, yang ni ada satu lagi nama dia shoelace formula. Macam tali kasut. Jadi awak darabkan yang atas ke bawah tu diagonal. Yang X1 darab dengan Y2. Lepas tu darab lagi dengan sebelah dia. Darab lagi, lepas tu tambahkan. Maksudnya X1, Y2 darab tambah dengan X2, Y3 tambah lagi dengan X3, Y1. Lepas tu tolak. Tolak Y1, X2, tolak Y2, X3, tolak Y3, X1. Kalau ada lebih daripada 3 titik dekat bentuk tu, contohnya bentuk segi empat ke, hexagon ke, pentagon ke, dia sama, dot lah saya buat kat sini. Macam tu. Okey, kita tengok contoh nak faham. Tengok soalan 12, contoh dia. Saya ambil contoh yang kedua lah. Contoh 2. Dia bagi koordinat 2, 3. Sembilan, 8. Negatif 2, 11. Negatif 5, 4. Okey, ada berapa titik ni? 1, 2, 3, 4. Jadi bentuk dia adalah segi 4. So luas, sebab kita tak nampak gambaran dia, jadi kita guna je titik yang dia bagi. Jadi cara dia masukkan dalam rumus 1/2. Lepas tu susun titik dia menegak. 2, 3, 9, 8. Negatif 2, 11. Negatif 5, 4. Lepas tu ulang balik yang pertama tadi. 2, 3. Dia macam tu. So langkah seterusnya kita boleh guna dah tali kasut tu. Pastikan ada modulus sebab kalau jawapan dia negatif pun kita kena positifkan dia balik. Itu guna modulus. Okey, so 2 dengan 8 kita dapat 16. 9 dengan 11 tambah lagi dengan 99. 2, negatif 2 dengan 4 tambah dengan negatif 8. So kita tolak 8. Negatif 5 dengan 3 kita nak tambah dengan negatif 15. Tolak 15. Okey, lepas tu dari bawah naik ke atas. 3 dengan 9. Tolak 27. Nak tolak lagi
tolak dengan 8 negatif 2. Tolak negatif 16, dia akan jadi tambah 16. Okey, tolak negatif 55. 11 dengan 5, 55. Tolak negatif 55, dia jadi tambah 55. Okey, tolak 4 darab 28, tolak 8. So, kita kira semua nombor-nombor tu. 16 tambah 99. Tolak 8. Tolak 15. Tolak 27. Tambah 16. Tambah 55. Tolak 8. Okey, kita dapat 128. Jadi 1/2 modulus 128 sama juga dengan 1/2 darab 128. Okey, darab dengan setengah. Jadi jawapan akhir kita 64. Luas dia ialah 64 unit persegi. Okey, itu cara nak kira. Cara nak guna rumus tu. Boleh? Okey, apa jadi kalau awak kira-kira guna rumus ni, tiba-tiba awak dapat kosong. Koordinat kita semua ada, tapi kita dapat luas sama dengan kosong. Maksudnya apa? Okey, kalau luas sama dengan kosong, maksud dia titik-titik tersebut adalah segaris. Titik-titik. Segaris, kita tak bolehlah nak dapat luas. Okey, so boleh buat sampai soalan 12 dengan 13. Boleh. Boleh kan? Locus ni nanti pening sikit. Tak apalah, saya berhenti sampai sini. Kita sambung lepas test je lah. Boleh? Okey tak? Boleh. Saya pun tak tahu apa soalan yang keluar. Kalau ada soalan locus ni, saya rasa saya buang je lah. Buang maksudnya kalau jumlah soalan, jumlah markah dekat kertas tu orang lain semua 40. Soalan locus biasa dia dalam 3 markah. So markah untuk kelas awak mungkin paling banyak 37 macam tu lah. Okey, ada soalan nak tanya?